Okey, cikgu nak terangkan sikit berkenaan dengan muka surat 10-11 tajuk undang-undang. Tadi cikgu ada bagi kamu latihan. Latihan ini melibatkan kepada muka surat 10-11. Okey, cikgu terangkan sikitlah. Untuk undang-undang dia terbahagi kepada hukum kanon Melaka. Kita hukum kanon Melaka tu ada dua Hukum kanon Melaka 1 dan juga hukum undang-undang laut Melaka. Okey, dalam hukum kanon Melaka terbahagi kepada 4. Yang pertama jenayah, peranan sultan dan juga pembesar, serta kekeluargaan dan juga ekonomi. Manakala muka surat 11 berkaitan dengan undang-undang laut Melaka terbahagi kepada 4, iaitu peranan nahoda, pelayaran, jenayah serta percukaian. Okey. Dari segi undang-undang, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai undang-undang yang berasaskan syariah dan juga hukum adat. Hukum kanon Melaka dan undang-undang laut Melaka, kedua-dua undang-undang itu diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, hukum kanon Melaka ada 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa, sultan dan juga pembesar, kekeluargaan serta hal yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, yang cikgu bagi awak latihan tadi nombor 3, ada A, B, C dan D. Dia suruh kamu lengkapkan maklumat dalam tu. Okey, antara yang kamu kena buat yang pertama ialah asas penggubalan undang-undang. Okey, asas penggubalan undang-undang kamu boleh masukkan nombor 1 dan juga nombor 2 ialah hukum kanon Melaka. Okey, nombor 2 undang-undang laut Melaka. Okey, saya nak awak fahamkan apa yang saya terangkan untuk hari ini. Okey, soalan A tadi, asas penggubalan undang-undang, dia ada nombor 1 dan nombor 2. Okey, asas penggubalan undang-undang terbahagi kepada 2, iaitu hukum kanon Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Itu jawapan dia. Okey, nampak tak contoh dia? Nampak kan? Okey, yang nombor 2, fasa 1 berkenaan dengan hukum kanon Melaka menjalankan tugas. Okey, kita tengok hukum kanon Melaka menjalankan tugas. Okey, terbahagi antara tugas-tugas tu apa dia? Yang pertama ialah jenayah. Okey, tulis jenayah. Nombor 2, peranan sultan dan pembesar. Okey, awak tolong ambil tajuk-tajuk yang besar tadi tu. Okey, nampak kan tajuk yang besar ni? Okey, jenayah. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tajuk yang besar ni awak tulis dekat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Itu dia punya maklumat dia. Okey, boleh faham tak? Okey, tajuk yang besar saja. Okey, kotak C membincangkan tentang hukum kanon Melaka yang menyatakan berkaitan dengan perkahwinan. Okey, tengok kotak kekeluargaan nombor 3. Okey, kotak kekeluargaan nombor 3, kotak kekeluargaan awak baca. Okey, so maklumat dia yang berkaitan dengan perkahwinan apa dia? Contohnya, pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Okey, itu jawapan dia. Okey, pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup memadai 2 orang sahaja, okey, itu jawapan nombor 2. Dan hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Itu jawapan nombor 3. Okey, boleh faham Dan yang terakhir sekali, kandungan undang-undang laut Melaka diusahakan oleh nakhoda. Itu berkaitan dengan peranan nakhoda. Okey, saya nak awak cari jawapan kat situ. Dan E ialah kandungan undang-undang laut Melaka berkaitan dengan apa? Pelayaran ke, percukaian ke, jenayah ke, mana-mana awak boleh pilih, awak masukkan dalam kotak tu. Okey, boleh faham? Saya nak awak settlekan dulu yang dalam kotak tu, jawapan dia dalam buku, kemudian awak tulis, awak snap, cikgu cek satu-satu. Okey, boleh faham Itu berkenaan dengan maklumat tentang hukum kanon Melaka serta undang-undang laut Melaka. Ni bahagian undang-undang saya nak awak baca dulu muka surat 10, muka surat 11 di buku teks. Okey, so cikgu terangkan sampai situ dulu. Sekian, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi